destinasi membeli belah yang tidak asing lagi di Malaysia, Pulau Langkawi. Sememangnya menawarkan pelbagai aktiviti kepada para pelancong. Orang kata kalau kita bergelar warga negara Malaysia, tak pernah sekali pun semua hidup jejak kaki ke sini. Aduh, macam tak lengkaplah pula. Jadi, apa kata kali ini ayuh bersama saya, Syazwani Roslan, untuk menerokai Pulau Langkawi. Sambil-sambil tu, kita membeli belah tau. Jom! Sebelum meneruskan misi, jom kita mulakan dengan sarapan di tempat yang sangat unik. Warung Bangau Sawah ini dibuka seawal jam 8 pagi dan dengarnya pada waktu 9 pagi hingga 10 pagi dah banyak makanan dah habis. Nasib baik saya sempat pesan nasi dagang yang sememangnya popular di sini. Okey, apa bezanya? Selalunya kan hidangan ini popular di Pantai Timur. Okey, jom kita tengok. Kuah nasi dagang ni nampaknya sedikit pekat berbanding nasi dagang Pantai Timur yang biasa. Okey, kita lihat rasanya ikannya ikan tongkol juga ni. Betul-betul. Ikan tongkol juga sama. Kita rasa dulu. Kuahnya sedikit pedas berbanding kalau kita makan di Pantai Timur. Nasinya sedikit sebanyak sama. Tapi memang sedaplah kerana apa? Bonus pemandangannya indah. Lokasi yang sangat strategik di sini menjadi satu lagi daya tarikan utama. Terletak di jalan utama menuju ke Makam Mahsuri, setiap pengunjung yang lalu di sini pasti tidak akan terlepas pandang kedai makan yang berkonsepkan rumah kampung moden. Berlatarkan sawah padi, angin sepoi-sepoi bahasa sambil menikmati juadah yang lazat. Seronok sangat di sini. Banyak tahu tempat-tempat untuk mengambil gambar kenang-kenangan. Bolehlah buat naik ke laman media sosial. Saya nak minta tolong orang, tolong ambillah OOTD saya. Buai laju. Perut kenyang, hati pun senang. Barulah boleh mulakan hari dengan ceria. Okeylah, jom kita ke destinasi seterusnya. Main buai dulu. Batik merupakan produk tradisional yang sangat popular di Pantai Timur. Namun siapa sangka, di Langkawi juga sebenarnya ada destinasi menarik yang telah wujud sejak tahun 1987 lagi untuk anda membeli kain batik yang menarik. Jadi, misi saya di sini adalah mencari kain batik Langkawi dan destinasi pertama saya, Atma Alam Batik Art Village. Okey, saya bersama-sama dengan Kak Ros hari ini. Assalamualaikum Kak Ros. Waalaikumsalam. Kak Ros, sebelum kita nak mewarnakan batik ni, saya nak tanyalah apa bezanya batik Langkawi ni dengan batik yang lain ada kat luar sana? Sebenarnya batik tu semua sama. Okey. Kelantan ke Terengganu, cara proses dia sama. Yang lain dia orang dia yang buat. So ini orang Langkawi yang buat. Itulah keistimewaannya. Okey, kita nak warnakan batik ni macam mana Kak Ros? Okey, so sekarang ni ini adalah kain cotton. Jadi kain cotton kita akan buat color background untuk first layer dulu. Okey. Jadi yang ni kita main warna grey. So kita akan mula daripada penghujung ni supaya kita bergerak sama-sama. Dia tidak akan rosak. Kalau kita buat setengah-setengah, dia akan rosak lah. Sebab dia akan balok. Kalau orang Kedah kata dia balok. Balok. Okey. Jadi kita akan gunakan warna kelabu. Kita mulakan. Macam mana tu Kak Ros? So macam ni? Ya, relax aja. Relax sahaja, okey. Terus tu bagi tidur. Bagi tidur. Supaya air dia tu serata lah. Iya. Kak Ros dah berapa lama dah dalam bidang ni?
Dah 35 tahun. Oh, seusia saya tu. Kak Ros mungkin boleh kongsikan tips penjagaan batik. Mungkin ramai yang tahu ni, yang dah beli batik ni macam mana nak jaga kain batik, Kak Ros? Okey, sebelum saya nak bercakap pasal tip mengenai batik, kita kena tahu dulu. Di sini semua orang, kebanyakan kita tak tahu apa tu batik. Yang mereka tahu kat kedai, mereka kata batik. Batik. Sebenarnya batik ni hasil tangan, antara lukis tangan ataupun hand stamp. Macam ni, ni hand stamp dan kita juga ada canting. Okey. Untuk nak mengenali batik yang sebenar, kita boleh tahu batik tu melalui kain tu sendiri. Desain dia mesti depan dan belakang. Kalau color dia sama depan dan belakang, itulah dia handmade. Kalau yang kita beli di luar, kebanyakan print. Harga dia you boleh dapat RM13, RM14. Tapi sebenarnya itu bukan batik. Dia kita panggil tekstil sahaja. Batik ada kelainan dia, setiap piece dia tidak akan sama. Maknanya satu desain ni, kalau kita buat lagi, kita tak akan dapat yang sama. Jadi kalau nak jaga, kalau sebagai pengguna macam mana? Kena basuh tangan ke? Sebenarnya batik ni juga, bila kita tengah lukis ni, sebelum kita nak siapkan, kita kena melalui proses matikan color. Bila kita dah matikan color, lepas tu kita akan rebus dia dengan air panas untuk mengeluarkan lilin. Bila kita dah keluarkan lilin, jadi kita akan basuh sampai air tu jernih, dia tidak akan keluar warna. Jadi lepas tu, kalaulah kita nak basuh batik kita, tidak ada masalah. Boleh basuh tangan. Jadi sebenarnya, batik ini adalah satu jenis fabrik atau kain yang sangat versatile. Yang boleh kita pakai bila-bila masa dan cara penjagaannya pun sangat mudah. Pengunjung juga berpeluang untuk merasai pengalaman mewarnakan batik. Pengalaman sebegini sangat ideal untuk anda. Jadikan sebahagian daripada program lawatan sambil belajar di Langkawi. Jika kita tidak didedahkan kesenian warisan bangsa kepada generasi muda kita, maka siapa lagi kan? Menjanjikan kelainan buat percutian anda. Maklumlah, kalau kita bercuti selalunya makan, jalan-jalan, membeli belah. Tetapi di sini anda boleh melihat sendiri proses pembikinan batik. Di samping itu juga, anda boleh membeli bingkai gambar sebegini yang sudah pun dicanting dan mewarna sendiri batik anda. Saya memilih motif haiwan hari ini. Jom kita warna batik. Dah siap. Bolehlah kan? Kali pertama buat. Di sini merupakan tempat tumpuan ramai apabila mencari batik. Ini kerana di sini bukan sahaja terdapat barang-barang yang berasaskan batik, tetapi juga ada peralatan batik, kain sarung, beg hinggalah kepada kasut batik. Nampaknya hati saya dah terpaut dengan desain baju ini. Ianya direka menggunakan cetakan tangan, menggunakan bongkah tembaga. Saya nak carilah yang macam ni. Jom cari.
mewarna batik sudah, membeli batik pun sudah. Jom kita ke misi seterusnya. Memudahkan saya menerokai sekitar Pulau Langkawi, saya sewalah kereta. Okey, sekarang jom kita cari coklat. Nak buat apa lagi kalau ke Langkawi? Beli coklat, jom. Kraft Langkawi merupakan tempat yang terbaik jika anda mencari barangan hasil kraft tangan untuk sendera hati ataupun koleksi peribadi. Jom kita tengok apa yang ada di dalam. Destinasi sebegini sudah tentu membuatkan kaum hawa dan pencinta seni tersenyum gembira. Selain melihat keunikan barangan, dapatlah juga anda melihat orang di sini menghasilkan barangan kraft tangan yang sangat halus seninya dan sangat rumit pembikinannya. Kalau anda nak tahu, saya difahamkan kain batik yang dihasilkan oleh rakyat Malaysia yang benar-benar tulen hanya dijual di beberapa tempat sahaja di Pulau Langkawi ini. Antaranya di sini menampilkan hasil penduduk tempatan untuk meningkatkan ekonomi setempat. Cantik! Inilah yang membezakan batik yang terdapat di sini dengan di luar sana. Jika anda dapat lihat pilihan warna rona-rona tanah dan juga lihat ini perincian yang abstrak. Di sini juga terdapat barangan kemas keluaran Malaysia. Contohnya, mutiara air tawar daripada Sabah. Dah sampai pun. Saya berada di Best Star Resort yang terletak di Pantai Cenang. Walaupun ianya adalah 40 minit dari Terminal Feri, tetapi kenapa saya pilih duduk di sini? Kerana nombor satu, ianya berada dekat je dengan pantai. Nombor dua, ianya memang dekat dengan pelbagai kemudahan dan juga banyak pusat-pusat tarikan pelancong. Okeylah, jom kita daftar masuk sebelum meneruskan misi seterusnya. Tak lengkap rasanya percutian ke Langkawi kalau tak cuba aktiviti ni. Kita akan ke jambatan lengkungan paling panjang di dunia, menaiki kereta kabel yang berlantaikan kaca, dan perjalanan daripada sini ke puncak mengambil masa 15 minit. Nak teruja ke, nak gayat ke, nak seram? Sama-sama kita nantikan, okey?
Menaiki kereta kabel atau dikenali dengan Skycab pasti memberikan anda satu pengalaman yang berbeza berbanding kereta kabel di tempat lain. Kalau nak tahu, gondola-gondola kereta kabel Langkawi lebih menarik kerana anda mempunyai dua pilihan berbeza. Telinga saya dah mula rasa tekanan, bermaksud kita memang dah tinggi dah ni. Memanglah tinggi, 4.4 kilometer. Perjalanan yang diambil lebih kurang 15 minit untuk naik ke puncak. Tapi perasaan saya rasa saya masih boleh terima lagi sebab saya tengah menghayati keindahan Pulau Langkawi ni. Salah satu gondola yang paling membuatkan jantung berdebar adalah bottom glass gondola ini yang berlantaikan kaca dan anda boleh melihat dengan jelas hutan-hutan di kaki yang pasti akan menguji tahap kegayatan anda. Dah sampai. Okey, jom. Situ pula. Sebaik sampai di top station, anda perlu berjalan kaki dan mendaki sedikit melalui laluan yang agak mencabar sekitar 10 minit untuk sampai ke Skybridge. Jika anda tiada stamina, usah risau kerana terdapat perkhidmatan tram atau Skyglide yang boleh bawa anda ke sini tanpa perlu memerah keringat. Okey, jom kita ke Skybridge. Skybridge merupakan sebuah jambatan melengkung pejalan kaki yang terpanjang di dunia. Fakta ini sudah cukup membuatkan pelancong yang bercuti ke Pulau Langkawi tidak mahu melepaskan peluang melihat sendiri satu mercu tanda di Langkawi yang sangat popular ini. Sekarang kita berada di titik kedua tertinggi di Pulau Langkawi, di atas Gunung Mat Cincang. Dan di atas jambatan ini kita dapat lihat panorama 360 darjah. Okey, jom kita ke sebelah sana. Sampai pun ke destinasinya. Memanglah perasaannya bercampur bau. Rasa gerun tu ada. Maklumlah jambatan ni dia bergoyang-goyang sikit tau rasanya. Tapi memang berbaloi. Sebab apa pemandangannya. Lihatlah, Masya Allah. Sangat-sangat cantik. Jadi saya sarankan pada yang nak datang sini, datang petang-petang sikit kerana cuacanya okey, tidaklah terlalu panas. Cantik, tengok tu. Masya Allah. Puas berjalan seharian, dah keluar peluh. Alangkah indahnya dapat minum air kelapa sambil menyaksikan yang dikatakan pemandangan matahari terbenam terbaik di Langkawi. Tengoklah sendiri. Pilihan makan malam saya pada hari ini adalah sebuah restoran yang sudah pun beroperasi sejak 15 tahun dulu. Memang menjadi pilihan penduduk tempatan dan juga pelancong yang datang dari dalam dan luar negara. Jom makan! Tidak hairanlah, memang sentiasa ramai orang yang datang ke sini. Makanannya segar dan dimasak panas-panas. Saya nak sambung makan dan kena habiskan sebab lepas ni ada misi seterusnya. Makan jemput makan. Bismillah.
Pulau Langkawi sememangnya terkenal sebagai antara pusat pelancongan yang utama di Malaysia. Setiap tahun, bilangan pelancongnya sentiasa ramai disebabkan oleh tarikan pantai-pantai yang cantik di sini. Daftaran Pantai Chenang ini sememangnya menjadi tumpuan para pelancong untuk melakukan pelbagai aktiviti. Memang meriah. Ada banyak buskers di sini dan banyak restoran dan banyak jualan yang sedang dilangsungkan. Tetapi rata-rata daripada kedai-kedai ini akan tutup kira-kira jam 10, 11 hingga 12 malam. Beginilah keadaannya di malam hari di sekitar Pantai Chenang. Memang meriah. Ramai sangat orang, ramai pelancong. Dan seperti mana yang anda dapat lihat, ada banyak jualan di kaki lima seperti pakaian, kasut dan apa sahaja. Dan kedai-kedai yang menjual barangan bebas cukai juga banyak. Jadi anda boleh dapatkan barangan di mana-mana sahaja di sini. Lenguh-lenguh kaki rasanya. Maklumlah, berjalan merata-rata. Kan seronok kalau ada orang urut kaki. Adalah. Bawah hotel je. Jom, kita pergi spa kejap. Hai, sini ada urutan kaki tak? Ada. Oh, buka sampai pukul berapa sini? 11 malam. 11 malam. Sempat saya nak urut satu badan macam tu. Okeylah, jom. Tak dinafikan pengembaraan yang meletihkan tetapi sangat berbaloi. Hari ini saya dapat melihat pelbagai pemandangan indah Pulau Langkawi. Dari pemandangan flora faunanya sehingga ke hiruk pikuk kehidupan malam. Tapi yang paling saya suka, saya banyak mempelajari mengenai batik. Tidak hairanlah, batik yang tulen harganya mahal. Baju begini saya tahu boleh dapat RM15. Tetapi saya sanggup bayar lebih, iaitu lebih RM50. Kerana pembuatannya memang renyah, tetapi bagi saya selepas ini saya tidak kisah untuk berbelanja. Sebab apa? Saya dah belajar dah bagaimana pembuatan batik. Lihat hasil kali pertama saya mewarnakan batik. Bukan mudah tau. Jadi inilah masanya untuk kita menghargai seni warisan kita.